Assalamualaikum, salam sejahtera. Baik, okey, tajuk dalam video pada kali ini ialah Bank Pusat dan Dasar Keuangan. Okey, Bank Pusat dan Dasar Keuangan. So berdasarkan tajuk ini, kita jelas bahawa dasar keuangan ini dilaksanakan oleh Bank Pusat. Okey, dilaksanakan oleh Bank Pusat. Berbeza dengan dasar fiskal. Okey, dasar fiskal dilaksanakan oleh dilaksanakan oleh kerajaan melalui perubahan perbelanjaan kerajaan dan dasar cukai. Tetapi melalui dasar keuangan ia dilaksanakan oleh Bank Pusat lah, iaitu berdasarkan arahan yang diterima oleh pihak kerajaan jugalah. Okey, tapi pelaksananya ialah Bank Pusat. Okey, baik, bank dan institusi keuangan. Okey, yang pertama kita lihat dulu pengenalan dia dalam konsep Bank Pusat dan Dasar Keuangan ini. Kita sebenarnya dalam ekonomi ini ada pelbagai jenis institusi keuangan, dan yang paling besar yang mempunyai kuasa yang besar ialah Bank Pusat lah. Okey, yang mempunyai kuasa yang besar ialah Bank Pusat. Bank Pusat, iaitu fungsi dia ditubuhkan oleh kerajaan untuk menstabilkan ekonomi sesebuah negara. Bagaimana Bank Pusat ini menstabilkan ekonomi sebuah negara? So kita akan bincang. Salah satunya ialah melalui dasar keuangan. Okey, contoh Bank Pusat di negara kita namanya ialah Bank Negara Malaysia. Setiap negara dia akan ada satu Bank Pusat, dan namanya bergantunglah, bergantung kepada negara tersebut lah nak letak nama apa kan. So di negara kita Bank Pusat namanya ialah Bank Negara Malaysia. Okey, baik, yang kedua ialah Bank Perdagangan. Bank Perdagangan ini ialah bank swasta, okey, yang dimiliki oleh pihak swasta dan mempunyai banyak bank perdagangan ini banyak dalam sesebuah negara. Yang matlamat bank perdagangan ini adalah matlamat dia adalah keuntungan. Okey, keuntungan. Baik. So yang mencipta kredit yang kita belajar adalah bank perdagangan sahaja, kerana bank perdagangan ini menyediakan akaun semasa. So bank yang menyediakan akaun semasa hanya bank perdagangan sahaja. Dan hanya bank yang menyediakan akaun semasa sahaja yang boleh mencipta kredit. Okey, yang boleh mencipta kredit. Baik. So fungsi bank perdagangan ini ialah menerima simpanan dan memberi pinjaman serta menyediakan pelbagai perkhidmatan untuk orang ramai. Tujuan dia memaksimumkan untung lah. Ya, sebagai institusi swasta, dia matlamat dia adalah memaksimumkan untung. Ini adalah contoh Maybank, CIMB Bank, Public Bank. Okey, itu adalah contoh bank perdagangan. Matlamat dia adalah keuntungan. Okey. Dan yang ketiga adalah bank simpanan. Ini bank simpanan saja yang mana mereka tidak menyediakan akaun semasa. Okey. Dan bank ini bank simpanan ini fungsi dia ialah menggalakkan simpanan ataupun tabungan, menggalakkan orang ramai supaya membuat simpanan. Terutama dalam golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Contohnya ialah BSN lah. Okey, BSN. Okey. Baik. Yang seterusnya ialah bank saudagar. Bank saudagar ini dia lebih kepada business to business. Maksudnya memberi perkhidmatan kepada golongan korporat, golongan orang yang meniaga juga, atau firma berkaitan dengan penerbitan saham baru atau pengambil alihan dan penggabungan firma. Bank saudagar ini dia biasanya memberi khidmat kepada golongan-golongan perniaga juga, Contoh kalau sebuah syarikat itu nak pinjaman secara besar-besaran, so dia boleh mohon daripada bank saudagar. Bank saudagar akan menguruskan pinjaman daripada bank-bank lain untuk diberi kepada peniaga tadi. Kan? Dia menggabungkan pinjaman daripada pelbagai bank untuk diberikan kepada peniaga tadi. Contoh bank saudagar ialah Ambank, ECM Libra. Kan? ECM Libra ni merupakan bank saudagar rupanya, ya. Okey. Seterusnya ialah syarikat bank Islam. Seterusnya ialah bank Islam.
Bank Islam ini ialah menjalankan fungsi bank perdagangan juga, okey, menjalankan fungsi bank perdagangan juga. Bank Islam, mana bank Islam tadi? Okey, di sini dulu bank pembangunan ya, bank pembangunan, iaitu membangunkan sektor-sektor tertentu seperti sektor pertanian, sektor perindustrian dan industri ekspor import. Maknanya bank pembangunan ini dia fokus kepada sektor-sektor tertentu sahaja perkhidmatan dia. Perkhidmatannya fokus kepada sektor-sektor tertentu sahaja perkhidmatannya. Okey, contohnya ialah bank perusahaan kecil dan sederhana iaitu SME Bank, ya. Exim Bank iaitu Export Import Bank, kan. Ini adalah contoh bank pembangunan. Dulu kita juga ada Agro Bank. Agro Bank itu adalah bank yang dulu nama Agro Bank ini sebenarnya bank pertanian. Fokus dia adalah untuk memberi bantuan pinjaman keuangan kepada golongan petani, kan. Golongan petani. Sekarang tukar nama dah. Nama dia sekarang adalah Agro Bank. Fokus dia masih sama, ya, memberi bantuan dari segi kepada para petani untuk mendapat sumber pinjaman keuangan. Okey, yang seterusnya ialah bank Islam. Bank Islam ini menjalankan fungsi bank perdagangan, iaitu menerima simpanan dan memberi pinjaman. Ini adalah antara fungsi-fungsi bank yang biasa saja. Menerima simpanan daripada orang ramai dan memberi pinjaman kepada orang ramai juga yang mengalami kekurangan dana. Okey, tetapi beza dia, ia berlandaskan hukum syariah, hukum Islam lah, ya. Mengimbangi matlamat keuntungan dan kepentingan masyarakat, seimbang. Okey, contoh bank Islam ialah Bank Islam Malaysia Berhad dan Bank Muamalat. Okey. Syarikat keuangan. Baik, syarikat keuangan memberi pinjaman kecil-kecilan kepada seperti pinjaman sewa beli untuk pembelian kereta. Itu adalah fungsi syarikat keuangan. Contoh public finance, Maybank Finance. Sebenarnya bank perdagangan ini semua adalah dia punya bos dia ialah bank perdagangan, iaitu Maybank tu. Contoh kalau Maybank Finance ni ialah bos dia adalah Maybank, bank perdagangan itu sendiri. Tapi Maybank itu dia menubuhkan cawangan-cawangan untuk fokus kepada servis-servis tertentu. Contoh ini memberi pinjaman kepada pinjaman kereta sahaja, kan. So di sini dia Maybank menubuhkan Maybank Finance, kan. Macam CIMB Bank pun ada Auto Finance. CIMB Bank pun ada Auto Finance. Dia fokus kepada pinjaman kereta. Itu juga dikenali sebagai syarikat keuangan. Baik. Okey. Seterusnya ialah syarikat insurans. Syarikat insurans juga merupakan sejenis institusi keuangan juga, ya. Memberi perlindungan kepada orang ramai daripada risiko-risiko tertentu, ya, seperti insurans nyawa dan insurans am. Contoh AIA dan Prudential, kan. Dan syarikat insurans ni adalah bersifat konvensional, ya, konvensional. Mungkin ada yang tidak selaras dengan hukum Islam, maka dalam konsep Islam muncul ataupun wujud takaful Islam. Konsep dia sama juga. Okey, memberi perlindungan insurans berlandaskan hukum syariah seperti perlindungan daripada bencana alam, perlindungan kesihatan dan pendidikan. Contohnya etika, kan, takaful, ikhlas dan sebagainya, ya. Okey. Dan terusnya ialah lembaga tabung haji, ya. Lembaga tabung haji ini ialah menyediakan perkhidmatan simpanan secara beransur-ansur untuk orang Islam menunaikan haji dan umrah, menyediakan peluang pelaburan untuk orang Islam dan perkhidmatan semasa menunaikan haji. Okey. Contohnya ialah lembaga tabung haji ini sendirilah. Okey, kita ada satu saja lembaga tabung haji dekat di Malaysia ini. Okey. Baik. Okey, seterusnya ialah perbezaan antara bank pusat dengan bank perdagangan. Ini kamu semua perlu fokus, ya. Perlu fokus kerana perbezaan inilah yang memainkan peranan penting, ya, antara bagaimana bank pusat ini memainkan peranan dalam mengawal kegiatan ekonomi. Tetapi dia salah satu bentuknya ialah melalui bank perdagangan.
Okey, semua bank perdagangan ada, semua institusi keuangan ya, bukan setakat bank perdagangan sahaja. Semua institusi keuangan ya adalah di bawah kawalan bank pusat. Bank pusat berhak mengawal bank-bank perdagangan ini. Okey. Kecuali perbadanan-perbadanan tertentulah, mungkin walaupun ada juga perbadanan yang tidak dikawal oleh bank pusat yang fungsinya seperti institusi keuangan, tapi dia ada dikawal oleh agensi lain lah. Okey, maksudnya di sini tetap ada pihak yang mengawal. Okey, baik. Jadi di sini kita lihat perbezaan antara fungsi bank pusat dengan fungsi bank perdagangan. Okey, bank pusat mengeluarkan mata wang. Mengeluarkan mata wang. Bank pusat ini fungsi dia mengeluarkan mata wang. Maksud dia bank pusat ini fungsi dia mengeluarkan duit shilling dan wang kertas yang diperlukan dalam sesebuah negara. Maka maksudnya di sini bank pusat ini boleh mengawal berapakah kuantiti shilling dan wang kertas yang perlu berada dalam ekonomi. Semuanya boleh dikawal oleh bank pusat. Manakala bank perdagangan pula tidak ada hak untuk mengeluarkan wang shilling dan wang kertas. Tetapi bank perdagangan menyediakan 3 jenis kemudahan simpanan, iaitu simpanan semasa, simpanan tetap dan simpanan tabungan. Tetapi melalui simpanan semasa ini membolehkan penyimpan menggunakan cek. Bila menggunakan cek, maka berlakulah proses penciptaan kredit. Walaupun bank perdagangan tidak boleh mengeluarkan wang, tetapi bank perdagangan boleh mempengaruhi penawaran wang dalam ekonomi melalui perkhidmatan simpanan akaun semasa ini. Dan proses penciptaan kredit saya sudah terangkan dalam video-video yang lalu bagaimana simpanan akaun semasa ini boleh menyebabkan berlaku perubahan dalam penawaran wang dalam ekonomi bergantung kepada nilai pengganda wang. Okey. Baik, seterusnya ialah fungsi bank pusat ialah jurubank kepada kerajaan, iaitu menyediakan perkhidmatan keuangan untuk kerajaan seperti menguruskan akaun kerajaan, mentadbir hutang negara dan memberi pinjaman kepada kerajaan. Manakala bank perdagangan pula memberi pinjaman jangka pendek, iaitu pinjaman dibenarkan membuat bayaran melalui cek melebihi pinjaman simpanan semasanya, iaitu dia panggil overdraft. Pinjaman jangka panjang pula terdiri daripada jumlah pinjaman yang dikreditkan terus dan akaun simpanan peminjam. Ini akaun pinjaman jangka panjang. Okey, kalau jangka pendek itu melalui akaun semasa kan, semasanya yang kamu boleh pinjam lebih daripada baki akaun semasa kamu yang dikenali sebagai overdraft. Okey. Baik. Bank pusat juga menjadi jurubank kepada bank perdagangan ya, iaitu menyediakan akaun penjelasan ya. Apa itu akaun penjelasan? Maksudnya penjelasan cek lah, penjelasan cek. Jika kamu mengeluarkan cek, jika kamu menerima cek dalam bentuk, contoh kamu terima cek dari bank A, kan? Lepas tu kamu nak pergi simpan dalam bank B. Duit yang ada dalam cek itu kamu nak simpan di bank B. Kamu boleh pergi masukkan cek tersebut di dalam bank B, tetapi proses penjelasan itu boleh dibuat oleh bank pusat. Okey. Yang kedua, menyediakan akaun rizab berkanun. Inilah melalui perkara inilah yang menyebabkan ia boleh mempengaruhi pengganda penciptaan kredit. Okey, yang ketiga, sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan lah. Jika bank perdagangan itu mengalami masalah dana ataupun masalah kewangan, bank perdagangan itu boleh pinjam daripada bank pusat. Itu sumber pinjaman terakhir. Dan pinjaman ini akan dikenakan bunga
akan dikenakan kadar faedah yang dikenali sebagai kadar bank. Okey, yang dikenali sebagai kadar bank. Okey, manakala bank perdagangan menyediakan kemudahan pembayaran kepada orang ramai, menawarkan pelbagai kaedah pembayaran bagi memudahkan urusan pelanggannya. Contoh melalui penggunaan cek, debit terus, giro, cek bank, draft bank dan cek kembara. Macam-macam jenis perkhidmatan yang kita boleh gunakan melalui bank. Sekarang banyak orang ramai menggunakan sistem pembayaran secara online, kan, untuk mudah untuk kita melakukan pembayaran. Bayar bil elektrik, kan, bayar bil telefon, segala bil boleh dibayar melalui pembayaran secara atas talian sahaja. Okey. Manakala seterusnya bank perdagangan berfungsi, bank pusat juga berfungsi menjalankan dasar keuangan. Ini very important. Langkah melalui perubahan penawaran wang. Ini dengan mengubah penawaran wang. Okey, dengan mengubah penawaran wang. Macam mana mengubah penawaran wang? Mengubah penawaran wang, kan di atas ini tadi, bank pusat ini peranan dia mengeluarkan duit shilling dan duit kertas. Dan bank pusat juga mempengaruhi rizab, nisbah rizab ini, kan. Sedangkan nisbah rizab ini berfungsi untuk apa? Nisbah rizab ini berfungsi yang boleh nisbah rizab ini boleh mempengaruhi pengganda penciptaan kredit. Semuanya di bawah kuasa bank pusat. Maka dengan itu bank pusat boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi melalui dasar keuangan. Okey. Langkah-langkah melalui perubahan penawaran wang dan kadar bunga untuk menstabilkan ekonomi negara. Okey. Manakala bank perdagangan pula berfungsi memberi nasihat keuangan, membantu pelanggan mengenal pasti jenis-jenis pelaburan, mengenal pasti jenis-jenis pelaburan yang menguntungkan dan peluang perniagaan. Membantu pelanggan mengenal pasti jenis-jenis pelaburan yang menguntungkan dan peluang perniagaan. Sebab bank perdagangan ini orientasinya ialah keuntungan. Dia akan melakukan pelaburan dalam sektor-sektor yang akan memberi keuntungan kepada bank dan kepada pelanggan ataupun kepada penyimpan. Sebab itu penyimpan yang simpan di bank, dia akan menerima dividen ataupun faedah, kan. Okey. Seterusnya ialah mempertahankan nilai mata wang atau kadar pertukaran asing. Ini juga peranan yang perlu dimainkan oleh bank pusat, mempertahankan nilai mata wang, mempertahankan nilai mata wang atau kadar pertukaran asing. Dengan cara macam mana? Dengan cara membeli dan menjual mata wang asing bagi mempengaruhi nilai mata wang negara berbanding dengan mata wang asing. Yang ini kita akan lihat dalam tajuk yang seterusnya, bagaimana peranan bank pusat ini boleh mempengaruhi nilai mata wang. Okey. Manakala bank perdagangan pula bertindak sebagai ejen, iaitu membantu pelanggan membeli dan menjual saham serta bertindak sebagai pemegang amanah dalam menguruskan harta pelanggan. Sebenarnya bank perdagangan ini lebih kepada menyediakan perkhidmatan kepada pelanggan dari segi keuangan. Ada juga bank yang memberi nasihat keuangan, memberi advice, macam mana kita nak menstruktur semula keuangan kita, kan. Okey. Ini adalah jenis aset dan liability bank perdagangan. Bank perdagangan ni dia ada aset dia dan dia ada juga liability, iaitu yang dikenali sebagai tanggungan. Liability ini adalah tanggungan. Aset atau harta. Aset ini merujuk kepada harta. Aset ini merujuk kepada harta, iaitu jumlah wang yang dimiliki oleh bank perdagangan. Contoh, wang tunai, surat jaminan, surat pelaburan dan pinjaman. Itu merupakan aset yang dimiliki oleh sesebuah bank perdagangan. Okey. Contoh, jika kamu beli rumah dan kamu membuat pinjaman daripada bank perdagangan. Rumah itu berharga 200,000.
dan kamu pinjam daripada bank 180,000, kan? Maka pinjaman kamu sebanyak 180,000 itu merupakan aset bank. Ya. Itu yang dimasukkan sini pinjaman ni. Okey. Ini yang dimasukkan dengan pinjaman di sini. Pinjaman kamu yang kamu buat daripada bank perdagangan sebanyak 180,000 itu merupakan aset bank, harta bank. Okey. Dan pada kamu sebagai peminjam, 180,000 itu adalah liability kamu sebagai peminjam. Tetapi ia merupakan aset kepada bank dalam bentuk pinjaman. Okey. Manakala liability pula, okey, liability bank ini, okey, atau tanggungan merujuk kepada jumlah wang yang dihutang oleh bank perdagangan. Bank perdagangan itu berhutang dengan siapa? Salah satunya ialah pendeposit, penyimpan yang menyimpan duit di bank. Sebenarnya pada hakikatnya bank itu sedang berhutang dengan pelanggannya. Contoh, kamu ada RM1,000, kamu nak simpan, so kamu pergi bank, kamu depositkan ke dalam akaun kamu sebanyak RM1,000. RM1,000 itu adalah aset kamu, tetapi bagi bank RM1,000 itu adalah liability mereka ataupun tanggungan mereka. Dia telah berhutang dengan kamu, bank tersebut telah berhutang dengan kamu sebanyak RM1,000. Itu maksudnya liability. Contoh simpanan atau deposit pelanggan dan modal. Ni deposit pelanggan ni merupakan hutang yang bank lakukan, kan? Sebab itulah bila kamu simpan duit banyak-banyak dalam bank, dalam akaun tertentu, kamu akan dapat dividen ataupun faedah. Kamu akan dapat dividen ataupun faedah. Ya? Mesti kamu akan dapat. Sebab apa? Sebab bank berhutang dengan kamu, mesti bank akan bayar faedah. Macam juga kamu pinjam daripada bank, kamu juga perlu bayar faedah. Kalau yang Islamik dinamakan kadar keuntungan lah. Okey, kadar keuntungan. Baik, so berdasarkan gambar rajah ini, susunan aset ataupun harta bank perdagangan. Okey, yang paling atas ini adalah wang tunai yang disusun mengikut tahap kecairan. Okey, wang tunai yang berada di atas sekali, iaitu aset yang paling cair. Kalau kita rujuk ke sini, semakin tinggi kecairan aset, semakin rendah tingkat keuntungan bank perdagangan. Keadaan ini dinamakan kecairan berlawanan dengan keuntungan. Maksudnya di sini macam ni. Okey. Kalau bank pusat ini menyimpan lebih banyak wang tunai dalam bank, maka kadar keuntungan bank tersebut akan rendah. Kerana wang tunai mempunyai pulangan yang sangat kecil. Sebab itu dia berada di atas sekali dengan ruang yang kecil saja, kan? Dan yang kedua, surat jaminan jangka panjang, jangka pendek. Yang ini keuntungannya, kadar keuntungannya lebih besar daripada wang tunai. Pelaburan lebih besar daripada keuntungannya yang diberi kepada bank berbanding dengan surat jaminan jangka pendek dan wang tunai. Dan sumber keuntungan yang paling besar yang diterima oleh bank ialah pinjaman. Pinjaman kepada syarikat korporat ataupun kepada orang ramai. Yang ini merupakan sumber keuntungan yang paling banyak yang diterima oleh bank. Okey. Baik, so sekarang ini kita masuk pula kepada topik yang sangat penting, iaitu dasar keuangan. Okey, dasar keuangan. Apakah yang dimaksudkan dengan dasar keuangan ini? Okey, dasar keuangan ialah langkah-langkah kerajaan menstabilkan ekonomi negara melalui perubahan penawaran wang dan kadar bunga yang dijalankan oleh bank pusat. Dan ianya dibuat oleh bank pusat. Kalau kita merujuk kepada video sebelum ini, okey, kalau kita merujuk kepada video sebelum ini, bagaimana ini dia. Okey, ini adalah video gambar rajah video sebelum ini, bagaimana perubahan penawaran wang. Ini bekalan wang ya, MS0, MS1 ini ialah penawaran wang yang dibuat oleh
Bank Pusat. Sekiranya Bank Pusat menambah, okey, Bank Pusat menambah penawaran wang ataupun bekalan wang, awak lihat kadar bunga. Okey, kadar bunga akan turun. Bila kadar bunga turun, pelaburan bertambah. Okey, bila pelaburan bertambah, AE akan bertambah, pendapatan negara akan meningkat. Begitu juga sebaliknya. Jika kerajaan nak mengurangkan Y semasa berlakunya inflasi dalam ekonomi, Bank Pusat melalui dasar keuangan tadi akan mengurangkan penawaran wang. Cara Bank Pusat mengurangkan penawaran wang ini yang ada dalam dasar keuangan. Caranya adalah cara bagaimana, cara bagaimana Bank Pusat ini kontrol, sama ada daripada MS0 kepada MS1 ataupun daripada MS1 ke MS0 ini adalah cara bagaimana Bank Pusat mengawalnya, iaitu dinamakan dasar keuangan. Dasar keuangan ini ada dua. Okey, yang secara umumnya kita boleh pecahkan kepada dua. Okey, iaitu dasar keuangan kuantitatif, dasar keuangan kuantitatif dan dasar keuangan kualitatif. Dasar keuangan kuantitatif dan kuantitatif. Kualitatif ada 3 secara umumnya. Manakala kuantitatif ada banyak sikit, iaitu ada 6. Ada 6. Yang banyak mainkan peranan adalah kuantitatif inilah. Kuantitatif. Kuantiti. Bila kuantitatif ini dia lebih kepada pengiraan. Kan, lebih akurat, lebih jelas pengiraan dia. Mana kualitatif ini lebih kepada kualiti, lebih kepada kualiti yang tidak melibatkan nombor-nombor ataupun pengiraan. Ia lebih kepada tindakan secara subjektif sahaja. Manakala kuantitatif ini lebih kepada tindakan yang lebih objektif. Kadar bank yang pertama ialah dasar kuantitatif, ini ialah kadar bank atau kadar diskaun yang saya sebut tadi, iaitu interest yang dikenakan oleh Bank Pusat kepada bank perdagangan, kepada bank perdagangan yang meminjam daripada Bank Pusat. Akan dikenakan interest dan dinamakan kadar bank. Yang kedua, operasi pasaran terbuka. Yang ketiga, pendanaan. Yang keempat, nisbah rizab berkanun. Yang kelima, nisbah rizab tunai. Dan yang keenam, nisbah kecairan ataupun nisbah mudah tunai. Manakala dasar keuangan kualitatif ini ada 3 yang utama, iaitu kredit ansuran, arahan khas dan pujukan moral. So, kita akan lihat satu persatu. Okey, kita lihat satu persatu bagaimana dasar keuangan ini, bagaimana dasar keuangan ini boleh mempengaruhi kegiatan ekonomi. Tapi kita lihat, dasar ini berdasarkan bentuk atau jenis dasar keuangan. Jenis ini yang kena faham, iaitu yang pertama, dasar keuangan mengembang. Dasar keuangan mengembang, iaitu langkah menggalakkan dasar keuangan mengembang ini adalah langkah menggalakkan permintaan agregat. Langkah menggalakkan permintaan agregat atau perbelanjaan agregat melalui pertambahan penawaran wang. Ini langkah dia. Dan kejatuhan kadar bunga. Dia sebenarnya kena sekali ni. Bila berlaku pertambahan penawaran wang, kadar bunga akan jatuh. Itu yang dikenali sebagai dasar keuangan mengembang. Iaitu, kenapa diletakkan nama dasar keuangan mengembang? Kerana langkah ini adalah untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Yang kedua, dasar keuangan menguncup. Dasar keuangan menguncup ini langkah mengawal permintaan agregat atau perbelanjaan agregat melalui pengurangan penawaran wang dan kenaikan kadar bunga. Kenapa dinamakan dasar keuangan menguncup? Kerana langkah ini adalah untuk mengurangkan ataupun langkah ini adalah untuk mengurangkan pendapatan negara yang berada dalam inflasi.
So bila inflasi, kita kena kurangkan perbelanjaan agregat untuk mengurangkan pendapatan negara. Okey. Yang ketiga ialah dasar keuangan kuantitatif, iaitu langkah mempengaruhi jumlah pinjaman dan seterusnya jumlah perbelanjaan agregat. Dan dasar keuangan kualitatif, langkah-langkah mempengaruhi jenis pinjaman. Langkah-langkah mempengaruhi jenis pinjaman dan seterusnya jenis atau corak perbelanjaan agregat. Yang ini lebih kepada seperti yang saya sebut tadi, langkah yang agak subjektif. Okey, tapi kita akan lihat nanti bagaimana keempat-empat jenis dasar keuangan ini dilaksanakan, tetapi pada video yang seterusnya nanti. Okey, terima kasih, jumpa lagi.